Salam kenal semua, nama aku Jasmine. Malam ni aku nak kongsi kisah tentang rakan kampus kami yang bersuara merdu. Namanya Rosa, ataupun geng-geng bilik kami bagi dia gelaran Besti Rosa sebab dia ni peramah dengan kami semua. Aku tiap kali terserempak dengan Rosa memang rasa senang untuk berbual sebab dia ni jenis yang tak sombong. Walaupun kami ni bukanlah satu fakulti. Selain daripada sikap Rosa yang digemari oleh penghuni asrama, Rosa ni juga mempunyai suara yang merdu. Kalau dia menyanyi dari bilik dia yang terletak di tingkat 4, akan kedengaran di bilik kami yang terletak betul-betul di bawah bilik dia, iaitu di tingkat 3. Kadang-kadang aku ingatkan ada orang pasang radio. Sekali dengar, betul-betul Rosa yang menyanyi. Kami semua memang dah tahu antara tabiat Rosa ni dia suka menyanyi ataupun humming bersenandung di mana-mana aja dia berada di kampus. Di bilik mandi, di tangga, di kafe. Kalau nak tahu kawasan tu ada Rosa, cuba dengar. Kalau ada orang menyanyi, adalah dia tu sana. Tapi ada satu insiden yang terjadi yang membuatkan semua penghuni asrama ketakutan, termasuklah Rosa sendiri. Semuanya bermula pada malam Jumaat sekitar pukul 2 pagi. Biasalah, 2 pagi di asrama kebanyakan pelajar dah tidur. Kalau ada pelajar yang masih bangun tu sama ada tengok movie, main game ataupun yang kelang kabut menyiapkan assignment last minute. Bilik asrama kami ni bilik berempat. Malam tu seorang rakan bernama Sarah masih lagi bangun sebab dia tengah tengok cerita Korea. Aku yang pada waktu tu tidur nyenyak dikejutkan oleh Sarah. Kata Sarah, semasa dia ke tandas tadi, dia terserempak dengan Rosa yang di dalam perjalanan turun ke bawah. Bila dia tanya Rosa mahu ke mana, Rosa kata dia nak ambil barang di tingkat 2. Tapi bila si Sarah ni kembali ke bilik asrama, dia terdengar suara Rosa tengah menyanyi di bilik dia di tingkat atas. Mata aku terkebil-kebil mendengar cerita si Sarah ni. Aku tanya, apa kau cerita ni Sarah? Dah pukul 2 pagi ni. Otak aku tak dapat proses apa yang Sarah ceritakan ni sebab aku dah shut down masa tu. Aku pun suruh Sarah tidur. Sudah, pergi tidurlah Sarah. Aku tarik selimut dan tidur semula. Keesokan paginya, Sarah ceritakan semula dengan kami apa yang dia nampak semalam. Masa tu barulah otak aku dapat proses cerita Sarah ni dan aku rasa meremang. Sebab tak puas hati, Sarah tanya Rosa kalau dia ada turun pukul 2 pagi. Rosa kata tak ada. Dia di bilik sedang menyiapkan tugasan. Ini mengejutkan Sarah dan kami semua. Gangguan tidak berhenti di situ. Gangguan kedua berlaku beberapa hari selepas tu. Sekitar pukul 2 pagi, sekali lagi Sarah mengejutkan aku yang sedang tidur nyenyak. Katanya dia dengar suara Sarah menyanyi. Tapi kali ini dia dengar betul-betul di luar tingkap bilik kami. Mustahil. Sebab bilik kami ni di tingkat 3 di luar, mana ada koridor. Waktu tu langsir tingkap tertutup, jadi tak nampak apa di luar. Hanya kedengaran suara dia. Sekali lagi mata aku yang masih tertutup. Tak dapat nak proses cerita Sarah ni. Aku kata, Sarah, esok je lah cerita. Pergi tidur dulu. Sarah kata, Jasmine, aku dah takut lah. Aku tidur sebelah kau ya. Aku pun jawab, yalah. Sambil aku mengalihkan badan aku memberikan ruang untuk dia baring di sebelah. Maka kami berdua tidur sekatil. Sarah naik ke katil dan baring di sebelah aku. Dalam 3 minit selepas tu, mata aku terbuka serta-merta. Bulu tengkuk aku berdiri. Badan aku kaku. Itu adalah suara Rosa yang kedengaran di sebelah aku yang naik ke katil tadi, bukannya Sarah tetapi Rosa. Tiba-tiba satu tangan hitam dengan kuku yang panjang menjalar memeluk pinggang aku. Apalagi kelang kabut badan aku bangkit dari katil double decker membuatkan dahi aku terhantuk ke papan di atas, membangunkan kesemua rakan-rakan lain di dalam bilik tu. Diorang pun terkejut dan tanya. Aku kata, tak apa, aku mimpi buruk je tadi. Dah, pergi tidur semua. Aku waktu tu tak mahu menakutkan diorang. Keesokan paginya barulah diorang tahu kisah yang berlaku malam semalam. Gangguan menjadi semakin teruk beberapa hari selepas itu. Kali ini terjadi dengan Rosa sendiri. Kebetulan Rosa melalui bilik kami.
Jadi kami pun panggil dia masuk dan ajak berbual. Tak ada niat nak ceritakan gangguan-gangguan penampakan yang menyerupai dia tu. Kami cerita biasa aja. Bila rancak bercerita, sedar tak sedar dah pukul 11 malam. Rosa pun kata, dah pukul 11 ni, aku naik dulu lah ke. Tapi sebelum Rosa sempat melangkah keluar dari bilik kami, kesemua kami di situ termasuklah Rosa, terdengar Rosa tengah menyanyi di atas. Bila kami terdengar nyanyian tu, waktu ibarat terhenti. Semua kami berpandangan sesama sendiri, termasuklah Rosa yang berada dengan kami pada waktu itu. Dia tengah berdiri berdekatan pintu. Kepala kami berempat perlahan-lahan menoleh melihat Rosa yang berada di dalam bilik kami. Raut wajah dia pucat. Kesemua kami menjerit dan keluar dari bilik mengejutkan penghuni yang lain. Diorang tanya kenapa. Kami hanya berpandangan sesama sendiri sebelum aku cakap, tak ada apa. Ada lipas masuk dalam bilik tadi itu yang kami kelang kabut keluar sambil tersenyum kekok. Iyalah, terpaksalah tipu. Kalau tak, diorang pun takut. Kesian pula. Pada masa yang sama, Rosa pun dah ketakutan. Sampai malam tu dia tidur di bilik kami. Malam tu juga kami ceritakan semuanya kepada Rosa tentang gangguan-gangguan yang kami alami, membuatkan dia terkejut. Semasa sedang rancak bercerita pasal gangguan ni, Rosa ada bagi tahu sesuatu yang buat kami pula terkejut. Katanya, korang, Rosa rasa pelik lah. Sebab kan Rosa mana pandai menyanyi. Waktu Rosa kata macam ni, ibarat tubuh badan kami semua terasa nak jatuh ke lantai. Walhal selama ni kami sangka yang menyanyi itu adalah Rosa. Kami sangkakan dia mempunyai suara yang merdu. Jadi, siapa yang kami selalu dengar tu? Gila. Malam tu kami tidur bersama-sama di tengah-tengah bilik sebab ketakutan. Selepas kejadian tu, keadaan tenang seketika. Kami berempat tak lagi dengar nyanyian yang kami sangkakan Rosa tu. Mungkin benda tu dah tahu itu bukannya Rosa. Sehinggalah seminggu berlalu. Kami perasan sesuatu. Dah hampir seminggu kami tak nampak Rosa di asrama. Jadi aku dan Sarah pun naik ke tingkat 4 dan pergi ke bilik Rosa untuk bertanya kabar. Inilah kali pertama kami naik ke tingkat 4 dan menjenguk Rosa di bilik dia yang selalu datang ke bilik kami. Kami tiba di depan pintu dan ketuk. Sarah kata, "Rosa?" "Oh, Rosa." Adalah dalam 2-3 kali kami ketuk bilik, tapi tak ada yang menyahut. Menyangka yang dia tiada di dalam bilik, kami mengorak langkah untuk pergi dari situ. Tiba-tiba, pintu bilik sebelah terbuka. Keluar seorang penghuni wanita bertanya, cari siapa tu? Saya jawab, kami nak cari Rosa, dah lama tak nampak dia. Tapi macam dia tak ada pula. Raut wajah pelajar tu berubah, tengok kami dan kata, bilik tu, itu bukan bilik pelajar, itu bilik store. Bila dengar dia kata macam ni, aku tengok Sarah. Sarah tengok aku. Pelajar tu kata, mesti korang dengar orang menyanyi ni kan? Maaflah, kadang-kadang kami ni di atas bising sikit, maklumlah. Tingkat 4 ni kosong, tak ada orang. Jadi kadang-kadang kami akan menyanyi. Mata kami terbeliak melihat pelajar perempuan tu bila dia kata macam tu. Pada masa yang sama kami terdengar bunyi nyanyian yang kami sangkakan sudah tiada lagi. Kami tengok keadaan sekeliling. Koridor menjadi gelap dan muram. Ibarat tiada orang yang pernah naik ke tingkat 4 untuk bertahun-tahun lamanya. Pelajar wanita tu kemudian tersenyum sinis sebelum dia masuk ke dalam bilik. Aku dengan Sarah kelang kabut turun bukan ke bilik tetapi ke bilik warden asrama. Kami ceritakan semua dan memang betul kata pelajar tu. Di tingkat 4 memang tak ada orang. Menurut warden asrama, tingkat 4 tidak berpenghuni sebab tiada elektrik dan juga air naik ke sana untuk bertahun-tahun lamanya. Tingkat 4 kosong. Jadi selama ni Rosa tidak pernah wujud. Begitu juga dengan pelajar yang kami tanya tu. Itu sebenarnya bukan orang biasa. Sejak kejadian tu berlaku, aku, Sarah dan 2 lagi rakan sebilik memutuskan untuk mencari rumah sewa di luar kampus sebab kami dah
tahu semuanya. Nak duduk dalam bilik tu pun rasa tak tenang. Siapa Rosa? Siapa yang menyanyi itu? Kami tak peduli dan tak mahu ambil peduli. Hari ini kami sudah pun berada di rumah sewa yang baru. Nasiblah di sini selain daripada pakcik-pakcik gatal di sebelah rumah, tak ada apa yang ganjil juga berlaku. Dan itulah kisah yang ingin aku ceritakan tentang Rosa, si suara merdu.